Rindu pula rasa pada keluarga ni kan. Terutama sekali mak lah, kata dia kan. Tanpa berfikir panjang saya pun bersiap-siap dengan siap-siap ala kadar je waktu tu. Lalu turun ke tingkat bawah. Semasa saya menuju ke lift tu, saya terserempak lah dengan kawan serumah ni. Kau nak pergi mana ni Mat? Dengan beg-beg bagai-bagai malam ni kan? Soal kawan serumah saya waktu tu. Balik kampung So saya pun menjawab dengan nada yang agak ceria lah waktu tu kan. Dan dia jawab lagi, seorang? Iya seorang gila lah kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belakalah hendaknya ya, insya-Allah. Okeylah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang saya ceritakan. Baiklah, sebelum bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya tanpa membuang masa lagi, kali ni KSM nak bawakan anda kisah-kisah. Ni tentang solo rider ataupun berjalan naik motor seorang-seorang cerita dia. Macam itulah lebih kurang. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk cerita yang pertama ni. Okey, kita terus dengan cerita dia. Penat sungguh saya rasakan pada hari itulah. Kerja melambak-lambak yang harus kena siapkan lah, kerana esok sudah mula cuti hujung minggu, kata dia. Jadi saya tiba di rumah waktu tu sudah agak lewat sekali. Azan maghrib pun sudah berkumandang. Sampai sahaja dekat rumah, saya terus merebahkan diri ke katil. Niat hati nak tidur konon-kononnya kan, nak melepaskan kepenatan. Namun saya teringat yang saya ni masih belum solat lagi. Alhamdulillah. Lalu saya pun bangun dan mempersiapkan diri dan selesai solat. Saya siap-siap dan ni masak Maggi telur mata. Sedap tu kan. Dan untuk orang kata mengalas perut lah sebelum saya menghempaskan badan saya kembali ke katil. Jadi selepas saya mengisi perut ni, orang kata sebab perut dah kenyang ni, saya pun terlena lah. Dan saya sudah mamai-mamai bila kedengaran azan isyak waktu tu tau. Dan bila saya terjaga, jam telah pun menunjukkan pukul 10 malam tau. Mata saya ni berkelip-kelip tau, memandang ke siling waktu tu. Sunyi je rasa dan suasana ketika itu. Rakan serumah saya ni entahlah, tak tahulah pergi ke mana kan. Mungkin diorang ni semua keluar pergi makan. Agaknya dalam suasana sesepi macam tu, saya jadi terfikir tau, apa yang hendak dibuat ni selama 2 hari. Inilah sebab cuti kan. Jadi apa nak dibuat time ni? So saya pun capailah telefon. Lalu saya jenguklah orang kata dekat sesawang Golden Screen Cinema GSC namun hampa. Tak ada cerita sedap pula, kata dia kan. Hampir betul. Selalunya apabila hujung minggu ni, panggung wayang lah orang kata jadi tempat utama saya pergi melepak. Maklumlah saya ni peminat setia filem-filem aksi dan filem-filem seram. So, seharian saya habiskan masa dekat sana tau. Ini memang hobi-hobi orang kata single forever ni kan. Maaf, teruskan cerita. Lagi pula, saya ni bukan jenis yang suka tidur dekat waktu siang hari. Kecuali bila saya ni terlalu penat. 3 hari sebelum saya ada rancang lah untuk nak ke Bukit Berogak dengan kawan sekerja saya. Tapi terpaksa ditunda kerana dia ada hal. Kata dia. Fikiran mula melayang ke kampung. Dah teringat kat mak ayah kan. Rindu pula rasa pada keluarga ni kan. Terutama sekali mak lah, kata dia kan. Tanpa berfikir panjang saya pun bersiap-siap dengan siap-siap ala kadar je waktu tu. Lalu turun ke tingkat bawah.
Semasa saya menuju ke lift tu, saya terserempaklah dengan kawan serumah ni. Kau nak pergi mana ni, Mat? Dengan beg-beg bagai-bagai malam ni kan? Soal kawan serumah saya waktu tu. Balik kampung So saya pun menjawab dengan nada yang agak ceria lah waktu tu kan. Dan dia jawab lagi, seorang? Ya, seorang lah. Gila lah kau. Yang kawan saya ni dia macam terkejut dah. Tak sabar rasanya waktu tu kan. Hati ni dah melonjak-lonjak nak jumpa keluarga waktu tu kan. Rasa rindu benar kata dia kan. So saya pun, orang kata rancangan je tu, plan dia lah nak buat kejutan pada keluarga saya ni lah. Jadi saya pun tak maklumkan terlebih dahulu pada mak dan ayah saya. Ketika itu saya bila tengok jam waktu tu jam telah pun menunjuk pukul 10.30 malam tau. Setengah jam kemudian saya dah pun sampai dekat dalam perjalanan lah. Saya pun singgah dekat sebuah stesen minyak sebelum dekat tol Gombak tu. Waktu tu saya pun isikan minyak motor dan mengisi perut jugalah risau nanti susah nak mencari kedai sepanjang perjalanan nantilah Jadi selepas perut saya dah terisi, saya pun menyambung perjalanan menuju ke tol Gombak waktu tu. Dan ketika itu saya mendapati tak banyak kenderaan tau atas jalan. Dan suasana malam tu agak sunyi, sepi dan tenang je. Dapatlah saya kiranya menikmati keindahan malam pada waktu tu. Dan ketika saya melalui terowong Genting Sempah tiba-tiba ada sebuah motor Yamaha LC tau. Punyalah laju. Dah macam lipas kudung dah saya tengok. Waktu tu saya tengah menunggang ni dengan santai je lah Tiba-tiba sambil melihat lampu-lampu kan tadi saya cakap tengah menikmati keindahan malam kan. Melihat lampu-lampu dalam terowong tersebut lah apa benda lah kan. Jadi bila saya sampai penghujung terowong tu, saya dah nampak dah motor LC yang tadi potong saya tu kan. Dah terbabas pun kata dia kan. Motosikal dia tersangkut dekat penghadang jalan tu. Dan manakala penunggang dia pula tercampak dalam parit dekat sisi jalan tu. Allahu Akbar. Saya pun berhentilah untuk memeriksa dan mengulurkan bantuan. Bos, you okay tak? Dan saya pun nyok lah. Okay. Kata dia menjawab sambil bingkas bangun. You ngantuk ke? Saya soal lah. Kerana saya lihat mata dia ni macam berabak benar dah ni. Mungkin ngantuk sangat agaknya. Macam sudah banyak hari lah dia ni tak tidur agaknya kan. Saya pun orang kata menghulurkan bantuan, angkat dia, naikkan dia ke atas kan. Kan tadi dia dalam longkang tu, saya tarik dia, angkat dia masuk, naikkan ke atas. Dan setelah memeriksa motosikal dia, rosak teruk tau. Dan tak dapatlah dia ni nak meneruskan perjalanan. Dan kebetulan pula waktu tu ada satu brother ni, dia bawa 4x4 kan, melalui jalan tersebut. Dan berhenti jugalah dia tanya, bro, okey tak tu? Kan, memandangkan motor ataupun penunggang motosikal tersebut tu tinggal dekat kawasan sekitar tu je. Pacuan 4 roda tu, brother tadi tu pun menawarkan untuk menghantar brother ni tadi yang jatuh tu balik. So setelah saya pastikan penunggang tu selamat apa semua, saya pun meneruskan perjalanan semula. Ketika itu mata saya dah berasa mengantuk lah. Dah start mamai dah ni kan. Namun saya tetap teruskan perjalanan selagi mampu tau. Sampai di Jerantut, hujan dah mula turun tau. Saya mencari-cari tempat untuk berteduh. Jam waktu tu dah pun menunjukkan pukul 1 pagi. Lalu saya ternampak ada sebuah masjid dan membuat keputusan lah, orang kata nak singgah kat situ lah. Dan saya tengok waktu tu ramai lagi jemaah kat sini kan, sedang berkumpul dekat masjid tersebut lah. Rupa-rupanya ada jamuan, macam ada jamuan kan. Saya pun perhatikan je daripada jauh tau. Hajat dekat hati ni orang kata nak tumpang tidur kan, kerana hujan waktu tu dah semakin lebat. Jadi saya pun menegur salah seorang jemaah yang tu lah. Pada fikiran saya mungkin lah dia ni ahli jawatan kuasa masjid tu lah agaknya kan. Sebab dari tadi saya tengokkan dia ni agak sibuk lah menguruskan kelancaran jamuan tersebut tu. Saya pun tegur, Assalamualaikum. Saya pun beri salam lah. Dan orang tu jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tu balas lah Dan saya pun minta izin lah, Cik, boleh tak kalau saya nak tumpang tidur dekat sini, Cik? Orang kata nak minta lah. Lalu dia pun berbesar hati dan mengizinkan permintaan saya tu. Kata dia, boleh. Kau tidur kat luar ni je Setelah dia bertanyakan serba sedikit lah tentang saya, dia pun mempelawa saya makan.
kan kat situ tadi tengah ada kenduri kan. Orang kata rezeki jangan ditolak kan, musuh jangan dicari. Bihun goreng kan, air kopi panas jadi habuan saya waktu tu kan. Alhamdulillah sedap pula, ditambah pula dengan kesejukan malam yang dah lencun saya tadi kena hujan kan, lagilah bertambah selera kan. Setelah selesai saya makan saya pun bersihkan pinggan dengan gelas tadi. Lalu saya pun pergilah ke tandas. Orang kata nak cuci-cuci, nak bersihkan barang, nak keringkan baju ni apa semua kan. Dan bila saya keluar, alangkah terkejutnya apabila saya keluar daripada tandas tu, suasana kat situ sunyi je, sepi je. Sedangkan saya ada kat dalam tandas tadi, tak sampai pun 5 minit tau, masjid yang terang menderang tadi dengan cahaya lampu bagai, dengan orang ramai sibuk kecoh sana sini kan, dah pun bertukar menjadi gelap gelita. Pelik kan, jap tadi ramai orang, mana pergi diorang ni semua kan. Saya cakap dalam hati waktu tu kan. Saya pun pandanglah sekeliling kan. Suasana waktu tu bertambah seram apabila dekat sisi masjid ataupun tepi-tepi masjid ni dipenuhi dengan pokok-pokok getah tau. Dah dia tu kan melambai-lambai gitu, ditiup angin tau. Dan saya waktu tu macam dalam keadaan bingung, tergamam, terkesima, segala-galanya lah kan. Kusut pun ada kan. Keadaan yang meriah tadi menjadi sepi dalam sekelip mata tau. Padahal ketika saya pergi ataupun kat dalam tandas tadi, masih lagi kedengaran suara riuh rendah, orang bertanya, orang bersoal, orang bersembang-sembang kat luar kan. Jadinya saya pun menuju ke tempat saya simpan beg tadi lah. Dan saya dikejutkan lagi apabila saya nampak dekat situ dah pun terbentang, orang kata tikar ni dibentangkan dekat sebelah beg saya. Macam ada orang sediakan tempat tidur saya lah. Saya pun mengelilingi masjid tu lah. Saya pusing, orang kata tawaf masjid tu, nak tengok ataupun mana pergi orang tu cari-cari kan. Namun hampa. Bila saya dah pun pusing-pusing keliling masjid tu, tapi hampa lah, orang kata tak ada seorang manusia pun, tak ada satu benda, satu makhluk pun saya jumpa tau. Memandangkan hujan waktu tu makin ataupun masih lagi lebat, saya pun membuat keputusan untuk nak tetap je lah, orang kata tidur dekat situ lah. Seram jugalah, orang kata mahu tak seram kan. Namun waktu tu saya terlena juga akhirnya akibat kepenatan lah. Dan apabila saya sedar lah, azan subuh pun dah berkumandang. Akbar, Allahu Akbar. Dan setelah selesai solat, saya pun menyambung perjalanan semula pulang ke Kelantan tu lah. Siapakah yang saya temui pada malam itu masih lagi tinggalkan 1000 misteri pada diri saya. Ini adalah kisah seorang Malaysia yang pertama untuk kali ni. Macam mana anda rasa? Okey tak cerita dia? Okeylah, kalau anda suka ataupun anda nak lagi dengar tentang kisah solo rider ni, mari kita teruskan ke cerita yang kedua. Baiklah guys, okey, untuk cerita yang kedua ni, kita teruskan. Masih lagi dengan kisah-kisah tentang brother-brother yang gemar dengan solo ride ni kan. Macam saya tak gemar sangat solo ride sebab saya rajin ride dengan kawan-kawan, tak berani satu kan, sebab kita orang ride biasa jauh-jauh. Okeylah, kita ceritakan, kita sambung dengan kisah dia lah tak payahlah cerita panjang-panjang sangat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, nama saya Zahirul dan saya ni baru berumur belasan tahun, kata dia. Ringkaslah, saya pendek dan ringkaslah kisah dia ni kan. Tapi ada banyak iktibar untuk pembaca. Kisah dia dekat Bukit Broga. Okeylah, pada waktu itulah saya baru tamat peperiksaan sijil pembelajaran Malaysia, which is SPM lah macam kita semua tahu. Dan saya juga baru mendapat lesen motosikal. Orang kata baru dapat lesen memang kaki gatal je lah berjalan kan. So saya waktu tu saya waktu tu berhasratlah untuk nak pergi ke Bukit Broga, kata dia, sekadar untuk melihat-lihat kawasan itu. Jadi saya pun bangun pada jam 5 pagi, melakukan persiapan lebih kurang gitu kan, dan teruslah pergi ke Bukit Broga secara bersendirian, kata dia. Solo ride. Al-maklumlah, saya ni jenis yang suka bersorangan. Bukan sombong kata dia, tapi tidak suka keadaan yang serabut ataupun ada drama-drama macam itulah, kata dia kan. Jadi saya pun mulakan perjalanan
Dengan baca doa-doa yang saya tahu kan, mulalah Subhanallazi sahara lana haza wa ma kunna lahu mu'minin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun teruskan. Dan ketika saya menunggang memang tak ada rasa seram langsung tau. Sepanjang perjalanan tu memang rasa gembira. So banyak jugalah gambar-gambar dan video yang saya peroleh. Itu pun belum sampai Bukit Broga lagi Ada banyak video dah kata dia. Okeylah, setelah dalam 20 minit saya menunggang, saya pun sampai dekat kawasan Bukit Broga kata dia. Tetapi pilih untuk mencari makanan lah. Sampailah saya di perkampungan Cina kat situ. Memang banyak makanan. Tapi itulah. Kan, kedai makanan Chop Ahlek lah nama dia kan. So nama pun perkampungan Cina kan. Jadinya tak adalah makanan yang sesuai untuk saya makan. Saya pun cubalah mencari kedai tepi-tepi jalan yang menjual nasi lemak ke apa kan. So saya pun beli nasi lemak dengan sebotol air mineral lah. Lalu pergi ataupun teruskan niat saya tadi untuk pergi ke Bukit Broga. Dan sampai saja dekat Bukit Broga selesai bayar parking apa semua, saya pun duduk je lah. Orang kata duduk kat atas motor je untuk nak makan dulu, menjamah makanan yang saya beli tadi tu. Dan setelah habis makan, saya pun buanglah makanan tu dekat tong sampah. Orang kata menjaga kebersihan lah dan tidak meninggalkan sebarang apa-apa pun kotoran ataupun sampah-sampah lah macam tu lah. Dan saya pun mulakan perjalanan untuk mendaki. Sewaktu saya mula mendaki tu, tak ada pun sebarang perkara yang aneh terjadi tau. Walaupun waktu tu saya bersendirian ataupun berseorangan. Sampai saya terjumpa dengan seorang pakcik ni tau. Pakcik ni nampaknya macam baik orang dia. Dia pun mengajak saya untuk naik bersama-sama dengan dia. Dan saya pun okey juga kan, ada kawan. Seronok juga. Jadinya lama tau saya ikut pakcik dia ni. Dan sampailah ke separa puncak ataupun separuh tu lah, nak sampai lagi atas kan. Banyak gambar dan video-video saya rakamkan dan simpan jadi kenangan kat situ lah. Tapi saya terpaksa berhenti kat situ kerana ingin nak buang air. Mana adanya tandas atas bukit kan. Itulah masalahnya. Dan satu-satunya tandas ada dekat bawah kawasan parking yang mula-mula saya pergi tadi tu. Yang saya berhenti parking motor makan tu kan. Jadinya ikutkan hati ingin teruskan, ikut akal saya memang terpaksa lah turun dulu kan. Jadi saya pun mengambil gambar dengan pakcik tadi tu dan turunlah semula berseorangan. Dan sewaktu turun ni, saya berjumpa dengan seorang lelaki tau. Dia terbaring. Dan alangkah terkejutnya saya waktu tu, rupa pakcik ataupun rupa lelaki yang terbaring ni seperti macam orang nak pitam, nak pingsan macam tu lah. Lalu pilih untuk baring dekat tengah hutan lah. Jadinya saya pun berikan air pada orang yang tengah nak pengsan itu kan, dan menemani dia hingga ada pendaki lain yang boleh temani dia lah. Selang beberapa minit macam tu, ada orang tawarkan diri dia untuk menemani orang yang tengah nak pengsan ni tadi lah. Jadi saya pun sambung semula perjalanan untuk turun ke bawah sebab nak terkencing tadi kan. Dan semuanya berbaik-baik sajalah sehinggalah saya sampai dekat lorong yang terakhir untuk keluar daripada Bukit Broga ni. Kalau semua nak tahu sebelum mendaki Bukit Broga ni, kita akan lalui dua jalan permulaan dulu tau. Kiri dengan kanan. Kiri kawasan dia sempit je, tetapi pendeklah jalan dia. Dan kanan pula kawasan dia agak lebar tapi agak jauh perjalanan dia. Dan sewaktu saya mula-mula naik tu, saya mengambil jalan kanan lah yang lebih lebar, dan jadi tak ada apa-apa pun berlaku. Jalan yang kanan tu mungkin yang lebih selamat agaknya. Tapi waktu ingin balik ni, entah kenapa terdetik dekat dalam hati ni, orang kata untuk lalu jalan kat sebelah kiri ni. Dan segalanya bermula dekat sini, kata dia. Sewaktu saya lalu jalan kat sebelah kiri ni, jalan terasa panjang sangat tau. Sehingga saya rasa seperti saya pusing dekat tempat yang sama je. Mulanya saya tak fikir apa-apa tau, kerana ingin melepaskan hajat. Orang kata nak terkencing sangat tadi kan. Tapi apabila lama kelamaan, saya dah jadi macam jadi hairan tau. Kenapa lalu jalan yang sama ni daripada tadi? Macam apa salah aku macam dah nampak pokok ni tadi, dah 2 kali, dah 3 kali nampak pokok ni, kata dia kan. Dalam hati saya waktu tu lah. Lalu saya pun berhentilah dan cuba tengok kawasan sekeliling. Saya pusing tengok keliling kan. Memang kawasan sekeliling tu dipenuhi oleh semak samun, seperti sewaktu awal-awal saya mula mendaki dulu tau. Dan saya perasan sesuatu tau. Kicauan burung ataupun bunyi unggas-unggas kan. Biasa kalau kita masuk hutan ada bunyi unggas-unggas macam tu kan. Langsung tak dengar bunyi apa. Senyap, sunyi, sepi macam tu. Aliran air daripada air terjun pun
Macam tak ada bunyi mengalir. Segala bunyi di dalam hutan seakan-akan diam membisu tau. Tak lama daripada tu, saya sedari tau, dekat sebelah kiri telinga saya ni dapat menangkap ada sesuatu bunyi. Bunyi apa tau? Bunyi orang berjalan dengan sangat-sangat ramai dan juga ada yang berlari-lari tau. Saya tak dapat melihat tau apa bendanya tu kerana tumbuhan-tumbuhan yang agak tebal dan tinggi-tinggi dekat situ lah. Tapi saya dapat merasakan ada susuk tubuh seperti manusia dekat sebalik timbunan-timbunan pokok tu. Waktu tu saya dah hampir masuk ke alam bunian agaknya kan. Tapi bila saya perasan apa yang terjadi waktu saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca tu lah, saya sambung dengan surah Al-Fatihah, dan saya pun mulakan dengan langkah kaki kanan tau. Apa yang mengejutkan saya, dalam beberapa langkah saja saya dah nampak dah jalan keluar. Saya nampak parking, saya nampak manusia-manusia lain, saya nampak motor saya, dan saya pun dah mula rasa lega lah. Apa lagi yang melegakan saya ialah saya mulalah mendengar bunyi-bunyi hutan, bunyi kicauan burung, bunyi sungai apa semualah yang biasa juga, dan bunyi orang-orang berborak kata dia lah. Dan saya pun teruslah pergi ke tandas. Tanpa pusing ke belakang lah, saya terus pergi tandas. Memang dah nak terkencing sangat kan. So saya pun hendak berikan nasihat lah kata dia kepada semua pendengar Kisah Seram Malaysia ni lah. Apabila hendak pergi ke hutan, amalkanlah doa-doa yang diketahui, ataupun buatlah study sikit, carilah doa-doa, orang kata preparation, sekadar orang kata kita nak mulakan perjalanan kita lah sebelum masuk ke hutan tu. Jagalah adab dan tingkah laku kata dia. Janganlah buang sampah secara sesuka hati, dan paling penting sekali, jangan tegur sebarang benda yang pelik kita nampak ke kan. Jangan tegur lah kata dia. Cukup sekadar cerita ni sampai sini je lah kata dia. Jin itu wujud, lebih-lebih lagi di dalam hutan. Dan bunian itu juga wujud, dan haruslah kita percaya kewujudan mereka ni. Andai kata cerita ni tidaklah seram, saya minta maaf kata dia. Cukup itu sajalah pengalaman saya. Baiklah, macam mana dengan kisah seram Malaysia pada kali ini. Harap anda enjoy. Minta maaf lah sebarang tersasul, tersisil tu semua kan. Minta maaf sangat-sangat. Harap anda enjoy lah dengan kisah-kisah begini. Kalau anda meminati kisah-kisah seram, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai kan. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.